Baik, kembali dalam buletin awal ni Malaysia memilih sejak pagi tadi selepas proses penamaan calon ditutup lebih daripada 900 pencalonan di seluruh negara melibatkan 222 kerusi parlimen, maka bermulalah siri kempen keseluruhan parti yang bertanding. Waktu dan juga masa ini pastinya digunakan sebaik-baiknya menjelang 19 November 2022 untuk calon dan juga parti-parti bertanding menunjukkan komitmen penting dalam memastikan pengundi memilih mereka untuk menjadi wakil rakyat di tempat dan juga di kawasan parlimen masing-masing. Ini antara perkara yang kita bawakan kepada anda. Ini adalah tempoh beberapa hari yang cukup penting sebelum pengundi lebih daripada 21 juta pengundi yang berdaftar dan juga layak untuk mengundi untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi waktu ini saya bersama dengan saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM yang kini dikabarkan berada di Terengganu. Tetapi dalam masa yang sama kita nak melihat secara keseluruhan analisis-analisis penting sepanjang perjalanan penamaan calon kali ini. Assalamualaikum saudara Mujibu. Waalaikumsalam, Ihsan. Ya. Selamat petang. Alhamdulillah baik. Selamat petang. Ini khusus kita memberi fokus dan juga pemahaman PRU ke-15 mungkin berbeza. Banyak kerusi-kerusi parlimen yang kita dapat saksikan lebih daripada 4 ke 5 penjuru sehingga ada yang ke 7 penjuru pun khususnya. Ini adalah antara gabungan-gabungan politik dengan adanya parti-parti lain yang bertanding di sesuatu kawasan. Melihat kepada jajaran dan juga perjalanan hari ini berkaitan dengan penamaan calon, bagaimana saudara Mujibu melihat kepada sistem demokrasi yang bergerak? Dalam masa yang sama kita nak pastikan ia dapat bergerak dengan keadaan yang baik dan konsisten. Secara umum kita melihat PRU 15 ini dicorak dan diwarnai dengan pergerakan politik yang baru. Kita melihat walaupun di balik persaingan beberapa penjuru, ada yang 7, yang paling besar dikabarkan di Batu ada 10 penjuru kan, di mana calon-calon bebas dan juga calon-calon parti-parti tertentu itu bertanding di situ. Tapi apa yang kita boleh simpulkan, bagaimana kita melihat pergerakan berbagai penjuru itu, dia sekarang ini berlaku dalam blok, secara blok yang berbeza. Parti-parti membentuk blok-blok tertentu dan akhirnya blok-blok ini membina kekuatan dan digabungkan dalam satu pakatan yang akhirnya dia menyaksikan politik kita itu lebih melihat kepada perlawanan pakatan itu sebenarnya, Ihsan, ya. Jadi mungkin dalam hal ini pengundi itu lebih taktikal kerana pakatan itu mengandungi parti-parti tertentu di dalam blok itu, dan undi terhadap parti tertentu itu barangkali akan diimbangi dengan rakannya, naratifnya, dan ini mungkin akan menambahkan dilema kepada pengundi yang akan memangkah di kotak undi itu. Walaupun daripada perspektif demokrasi saya melihat kehadiran pelbagai parti politik dalam blok tertentu, dalam gerakan-gerakan dan jalur pakatan ini, saya rasa memberi nuansa baik kepada demokrasi kita bagi memastikan demokrasi itu subur, dan yang paling penting suara dan ruang kepada partisipasi politik itu akan jadi lebih pelbagai dengan menjadikan parti ini sebagai platform sahaja untuk mengemukakan idea dan penawaran kepada pengundi dan rakyat seterusnya. Dan juga saudara Mujibu, ini pemahaman kita bila kita menyebut berkaitan dengan kerusi panas. Ada dalam kalangan mungkin melihat kepada pemimpin-pemimpin tertinggi dalam parti dan merujuk kepada itu adalah kerusi panas. Mungkin juga melihat kepada jumlah majoriti yang rendah sebelum ini menerusi PRU yang ke-14 dan juga khusus calon-calon utama yang mempunyai heavyweight dan sebagainya merupakan dan diletakkan sebagai kerusi panas. Tetapi bagi saudara Mujibu, bagaimana kita mentafsirkan istilah kerusi panas dari sudut pandang saudara? Panas ini dia berkait rapat dengan satu, bagaimana media itu sendiri yang menyorot bahawa ini adalah kerusi panas dan tumpuan. Ya. Dan kedua, isu-isu yang berkaitan dengan kerusi panas ini sudah tentulah dikaitkan dengan satu calon dan kedua naratif yang berlegar di kawasan itu. Sebagai contoh, sebelum ini kalau kita pergi ke utara tanah air, Arau,
Padang Besar dan Kanga itu tidaklah dianggap panas, tapi selepas apa yang berlaku dengan penamaan calon yang memancung orang-orang lama yang begitu sinonim dengan politik setempat di Perlis itu yang menjadikan kerusi itu jadi panas, ya. Sebelum ini dia sejuk je, kita tahu kata ini kerusi boleh menang lah, you letak siapa pun dia boleh menang. Tapi bila sekarang ini nak letak siapa tu menjadi satu dilema setelah kita tahu Datuk Seri Shah Idham Kasim bertanding di atas tiket Perikatan Nasional dan Datuk Seri Zahidi Zainul Abidin itu pula bertanding secara bebas. Dan di sini mungkin jadi panas kerana apakah tujuan bertanding itu akan menguji personality dan juga ketokohan individu ataupun isu tentang ketaatan kepada parti itu barangkali menjadi naratif pada kursi-kursi begitu. Begitu juga dengan jadi panas itu sebab jadi macam satu budaya buang dan kutip berleluasa pada pilihan raya ketika ini kan. Calon ini dibuang daripada parti asal, parti itu datang kutip. Ya, baik Perikatan Nasional, baik Barisan Nasional begitu jadi panas. Kemudian bagaimana kerusi Sungai Buloh jadi panas kerana Khairi Jamaluddin itu berada bertanding di situ. Sedangkan sebelum ini itu adalah kerusi yang selamat buat PKR dan bila PKR pula dikabarkan di last minute mahu tukar calon yang lebih gah namanya sehingga kan ada cadangan untuk mengambil kembali si Barasa yang tidak dicalonkan kerana terkait dengan pasukan kartel, ya. Jadi ini barangkali pendefinisian panas. Sebenarnya apa juga dilabelkan kerusi panas atau tidak panas itu dia terkait rapat dengan kemampuan parti-parti itu yang dicorakkan berdasarkan apa isu dan naratif di belakangnya, dan yang paling penting media itu menyorot bagaimana ini menjadi tumpuan dan akhirnya dia jadi tumpuan umum dan dianggap sebagai kerusi panas. Saudara Mujibu, dalam tempoh berkempen mungkin dalam 14 hari sebelum 19 November 2022 pada hari pengundian, ini adalah waktu sangat kritikal untuk kesemua calon dan juga parti-parti untuk mengetengahkan apa sahaja yang mampu untuk meraih undi dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh ini banyak perkara dan juga kejutan yang mungkin berlaku. Tetapi dari sudut pandang Saudara Mujibu, bagaimana parti dan juga calon perlu menggunakan masa dan juga tempoh berkempen ini, mungkin terutamanya bagi pengundi-pengundi atas pagar yang bukan daripada akar umbi dan sebagainya, kerana golongan-golongan ini antara penentu juga kemenangan di kawasan-kawasan penting parlimen. Ya, saya rasa pada ketika ini mana-mana calon pun sudah merasa faham dan kesukaran untuk menarik undi masing-masing. Bukan saja seperti mana yang Ehsan katakan untuk memancing pengundi di atas pagar yang pada ketika ini mungkin sangat sukar untuk dibaca, tapi juga harus diambil kira bahawa undi akar umbi itu, undi asas di kawasan itu, ya, yang menjadi undi tradisi mereka ini juga perlu ditarik dan perlu dikekalkan. Dengan pertambahan pengundi yang signifikan, dengan isu-isu yang melatari bahan-bahan berkempen, dan sudah tentulah juga bagaimana faktor keterjaringan, ya, antara jentera parti dengan pengundi di situ ini seperangkali akan menjadi asas pertimbangan kepada mana-mana parti untuk mencongak apakah mereka mampu untuk menarik undi yang signifikan bagi memastikan kemenangan itu, dan yang paling penting juga adalah sejauh mana mereka sampai kepada pengundi itu bukan saja sebagai calon yang hidup di kalangan mereka, tapi juga sebagai calon yang barangkali mampu untuk menjangkaui pengundi yang berada di luar kawasan, ya, dan sudah tentulah platform-platform seperti media sosial, aplikasi-aplikasi pintar, jaringan kekerabatan dan kekeluargaan ini perlu diutiliskan oleh setiap pengundi. Dan saya yakin dan percaya dalam kedudukan apapun jentera pada ketika ini menjadi sangat signifikan dan sangat penting bagi apa juga calon yang bertanding itu untuk menggerakkan jentera ini menarik undi dan sebagainya. Dan saya yakin sepanjang 2 minggu ini, of course lah,
jentera menjadi machinery yang paling penting untuk kesemua pihak dan bagaimana ini diutiliskan untuk menjawab dan menangkis apa juga serangan dan menyampaikan perkabaran dan juga berita yang perlu disampaikan oleh calon itu terletak pada jentera sepenuhnya. Dan juga saudara Mujibur, sikit lagi masa yang kita ada, mungkin dalam 1 minit, antara kita nak bercakap berkaitan dengan kempen secara konvensional, kalau dulu mungkin social media dan sebagainya tidak ada, tetapi dalam masa yang sama hari ini kita juga melihat kepada nak ataupun tidak secara konvensional berjumpa, bertemu juga adalah sangat penting selain daripada kita bercakap dan juga menyatakan sesuatu menerusi digital dan juga media sosial semata-mata. Ya, benar. Kempen secara konvensional ini masih dianggap sebagai wadah utama dalam setiap pilihan raya. Apatah lagi kalau ia membabitkan kawasan-kawasan yang lokalitinya itu mudah untuk disampai dan mempunyai majoriti pengundi yang besar. Ini terutamanya di kawasan-kawasan bandar, ya, di kawasan-kawasan yang berpusat pengundi. Ini saya rasa ini kerana pengundi mahu kadang-kadang untuk menilai sesuatu calon itu secara berdepan dan sudah tentu juga aspek-aspek bahasa tubuh, sentuhan peribadi, ya, ini menjadi salah satu pertimbangan pada pengundi yang mungkin pada satu ketika melihat calon itu pertama kali dicalonkan di situ dan sudah tentulah sebagai pengundi pertama kali juga mungkin mahu melihat bagaimana calon itu memberikan sentuhan peribadinya, ya, menunjukkan bahasa tubuhnya, ya, apakah dia layak sebagai pemimpin atau tidak. Itu boleh dinilai berdasarkan ucapannya, pendekatannya ketika kempen secara fizikal itu, berbanding dengan di media sosial.